Hadis ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, puan-puan sekalian, membicarakan tentang sekelompok manusia dalam ramai-ramai makhluk Allah Subhanahu wa taala ni. Ada setengahnya Allah Subhanahu wa taala memang macam melantik mereka ini membantu manusia. Kerjanya tolong orang je, ataupun memudah carakan orang. Kalau kita payah nak cakna urusan orang lain, tapi dia boleh kisahkan urusan orang lain, dalam masa yang sama dia kisahkan kehidupan dia sendiri. Maka pengajaran pada hadis Nabi SAW ni, Rasulullah SAW memberi ingatan dan makluman kepada umatnya bahawa terdapat di kalangan mereka yang sentiasa kehadapan dalam membantu ummah. Sekarang ni ada namanya NGO. NGO yang mana mereka ni tugas dia kadang-kadang kalau ada sesuatu bencana menimpa kepada masyarakat yang lain, dia segera datang. Kalau tidak NGO sekalipun dalam masyarakat kita, dalam jemaah ni, kalau ada je sahabat-sahabat yang susah, dialah orang yang ke depan sekali membantu. Dia akan fikir macam mana cara nak bantu, akhirnya selesai masalah tersebut. Maka orang macam ni Nabi sebut ulaika humul aminuna min azabillah. Mereka itulah orang yang sejahtera daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hadis ni suruh kita jadi macam itulah. Ada masalah orang, kita minta tolong. Kita tolong dia untuk selesaikan masalah dia. Bukan kita tambah masalah untuk dia, kita selesaikan masalah dia. Ni bagus orang. Dalam hadis Nabi yang lain, baginda Nabi SAW turut menyatakan bagaimana dengan melepaskan sesuatu kesusahan seseorang di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, dia tengah susah, sahabat dia tengah susah, saudara mara kita tengah susah, kita bantu dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan sejahterakan kita. Di akhirat Allah akan selesaikan masalah kita. Maknanya kita kena berlapang dada lah, kena suka membantu masyarakat yang lain, khususnya anak beranak kita dulu. Saudara mara kita, jangan kita tengok orang jauh dulu, tengok adik-beradik kita dulu. Hari raya baru ni, tengok keadaan mereka macam mana. Lepas masalah ekonomi dan sebagainya, keadaan, bantu, tanya khabar, bagaimana keadaan kamu, tak balik kampung sebab apa, pitih tak ada ke, kalau tak ada pitih, ambo bagi dulu, contoh dan sebagainya. Bantu-membantu. Ganjaran besar dijanjikan oleh baginda Nabi SAW dengan menyatakan bahawa mereka ini akan sejahtera daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangatlah pedih, azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang sentiasa membantu manusia lain ni, Allah melalui kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata mereka ni akan selamat daripada azab Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Yang keempat, ayolah kita istiqamah membantu saudara kita dengan sabar dan ikhlas. Dengan sabar dan ikhlas membantu manusia. Sebab setengah manusia ni kadang-kadang bila mana kita bantu sekali, mungkin dia nak minta tolong lagi. Lepas tu kita bantu lagi, dia minta tolong lagi, kita bantu lagi. Tapi sifat manusia ni sekali dua dia boleh senyum lagi, banyak kali dia main menyampah. Itu tak perlu ada sepatutnya. Tak perlu ada dalam diri kita. Kalau kita tak boleh nak bantu, kita tolak dengan baik. Cakap saya setakat tu lah boleh bantu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada orang mengambil kesempatan di atas kebaikan kita pun ada. Namun segala apa yang kita buat, walaupun orang tu ambil kesempatan, pahala tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala tetap ada. Tak payahlah kita rasa menyesal aku bagi kat dia, rupanya dia pakai duit tu untuk benda lain. Contoh, tak perlu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dah kita beri infak, kita beri bantuan kepada mereka, dan mereka itu akan dapatlah apa yang kita bagi. Apa yang penting sekali, apa yang kita bagi tersebut ditukar oleh Allah menjadi pahala, dan kita selamat di dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak bantu orang Palestin, bantu di Palestin bagus. Tapi ada setengah skamer ni dia ambil kesempatan. Contoh Gaza kena serang sekarang ni, dia pun ambil kesempatan, marilah kita bantu dia, marilah kita bantu. Rupanya dia tu hantu, bukan bantu, dia hantu, dia kutip duit untuk kesempatan diri dia masing-masing. Tak boleh. Ini keadaannya, kena sedarlah macam tu. Cuma sifat manusia macam itulah, bila mana orang kerap kali minta, dia akan jadi bosan, menyampah. Tapi bagi Allah Jalla fil Ula, Allah Subhanahu wa taala, bila selagi mana orang minta pada Allah, Allah tidak akan jemu.
Tapi dengan manusia ada, dia akan jemu dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang disebut oleh para ulama kepada kita. Hadis ke-24. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayhi." Qila ya Rasulullah, wa kayfa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan bahawasanya setengah daripada dosa-dosa besar itu bahawa melaknat seseorang kedua ibu bapanya. Dosa besar kalau orang melaknati kedua ibu ayah dia. Maka sahabat menjawab, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Bagaimana seseorang itu boleh melaknat kedua ibu bapa dia? Nah, maka jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasubbur rajul abar rajul, memaki seseorang kepada bapa seseorang. Dia maki bapa orang, kepala bapa kamu, bapa kamu hijau, mak hijau, macam-macam dia kata sekarang ni musim hijau. Dia cela mak bapa orang lain. Macam cerita labu-labi, ni kepala bapa engkau, ni kepala bapa aku, kalau berani kau pijak, dia pun pijak. Tu tak boleh main gitu. Tapi saya masa kecil dulu, kepala bapa ni biasa. Kepala bapakmu kata, ni pun kata kepala bapakmu, jatuhlah reti lah. Tak tahu benda kepala bapak apa dia, tapi istilah. Ataupun dia kutuk mak dia, dia kutuk ayah orang lain, orang lain kutuk mak bapak dia balik, maka itu maksudnya dia sendiri telah melaknati kedua ibu ayah dia. Mana kalau biasa dia buat, tapi saya rasa muslimat ni tak buat gini. Oh, lelaki biasa kau adalah tersyasur dan sebagainya. Maka cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tergolong di kalangan dosa-dosa besar, melaknati ayah mak bapak kita sendiri. Baginda menjawab, memaki seseorang kepada bapa seseorang, kemudian orang itu membalas makian dengan makian bapa dan ibu. Bukan setakat bapa, mak sekali kena. Dia marah sangat. Tu tak boleh. Sekarang ni masyarakat netizen dalam media sosial, dia menyumpah seramah tu biasa. Bodoh lah, bangang lah, tolol lah, bahlul lah. Pada bahlul tu kata ulama besar nama bahlul tu. Tapi bagi kita satu kalimah yang aib, sebab kita sebut gitu. Ni tak patut kita buat lah. Kalau ada anak cucu kita duk sebut macam tu, cepat-cepatlah kita tegur. Sebut yang ni tak boleh. Sebutlah benda lain. Tembikai ke, durian ke, dan sebagainya, tak apa. Pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW memberi ingatan kepada umatnya mengenai akhlak sesama manusia dengan tidak saling mencela ayah dan ibu orang lain. Tu akhlak kena jaga. Akhlak kena jaga. Kadang-kadang dalam media sosial ni, dia nak cela orang tu, dia buat fake account palsu satu. Tugas fake account ni, tugas dia untuk kutuk orang je kerja dia. Dia nak guna gambar sendiri, takut dia guna gambar ternak, gambar burung, gambar gunung, letaklah nama sedap-sedap situ. Panglima berantai ke, harimau berantai ke, beruk, macam-macam lah. Tapi tujuannya untuk kecam orang lain. Itu biasalah. Saya biasa kena yang tu. Teruk lagi pada tu pun kena dah. Cuma bila kita sebut fake account, mana orang ni tak ada kekuatan lah, tak ada nak kata benda betul, tak reti nak berdepan. Macam baru ni ada seorang, saya buat posting tentang satu benda, ada seorang tu dia buat posting yang teruk. Dia kata saya memaksumkan guru-guru saya. Saya pun tengoklah account dia, dia bukan fake account. Ada siap ada nombor telefon. Saya telefon terus dia. Saya telefon terus, dia tak angkat. Kali dua saya WhatsApp, lepas tu saya call, dia angkat. Kalau angkat kali ni memang kena lah nak. Saya tak menyumpah dia, cuma saya kata, kenapa awak tulis macam ni? Awak ustaz. Ustaz sama ustaz. Ustaz, kenapa cakap macam tu? Dia kata, tak ada, saya menang. Dia dah kelang kabut, tak reti nak jawab apa sebab dia buat macam tu. Cakap tu kasar, komennya kasar. Maka orang macam tu kalau boleh jumpa, sedap jumpa. Saya bukan nak pukul dia, cumanya nak kata mu tak boleh buat macam ni. Saya walaupun saya komen satu benda tak benar, saya guna kalimah sumpah, kecuali kepada Israel, itu lain lah. Yang sedang mengancam Gaza sekarang ni, memang kalimah la'anahumullah tu memang Allah sendiri laknat mereka.
Tapi bagi kita ni, kalau orang lain tak perlu sampai kalimah laknat dan sebagainya, tak boleh. Perbuatan mencela ayah dan ibu orang akan menyebabkan orang itu juga akan turut melakukan perkara yang sama. Tak boleh. Penekanan ini penting kerana sikap menyumpah seranah dengan menyebut-nyebut tentang orang tua adalah satu sikap yang tercela dan dilarang dalam agama bagi menjaga maruah ibu bapa. Tak boleh. Kena ajar pada anak cucu kita, jangan ada sikap sumpah seranah macam tu. Dan kita sebagai opa-opa ni juga, jagalah kalam kita, tak boleh menyumpah seranah. Kepala bapak kamu sudah lah. Mana tak boleh sebut itu. Keempat, setengah tempat dalam negara kita menyumpah dengan perkataan-perkataan kotor dan lucah menjadi satu kebiasaan. Contoh di belah utara dipanggil anak haram. Anak haram ni satu kalimah yang tak boleh sebut, tuan. Anak haram ni kita tuduh orang dah, qazaf dah. Negeri mana sebut anak haram ni? Belah-belah utara. Ni utara dah ni. Anak haram, betul dia kata. Anak haram. Kita seolah-olah menafikan nasab keturunan dia sebab 80 kali sebatan tu, qazaf. Jangan main-main. Walaupun sekadar gurau. Ni keadaan yang perkataan yang sepatutnya tak boleh kita sebut perkara begitu. Maka betulkan yang biasa dan biasakanlah yang betul. Mana hadis ni menceritakan kepada kita, tak sah kita ini duduk melaknati mak bapak orang lain, yang akhirnya mak bapak orang lain itu akan melaknati mak ayah kita pula. Peringatan ke-25. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menarik ni. Nabi kata, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang wanita itu kerana 4 perkara. Semua nikah belaka dah ni kan. Mungkin sebab 4 perkara tu lah. Termasuk juga laki-laki. Mana orang perempuan nak cari laki-laki, mesti 4 perkara ni kena ada. Bukan orang lelaki cari perempuan je, orang perempuan cari lelaki pun kena ada 4 perkara. Yang biasa orang tengok 4. 5 liha, kerana hartanya. Anak orang kaya ataupun dia tu kaya. Wali hasabiha, dan keturunan dia. Keturunan apa? Raja ke, megak terawih ke, hulu balang ke. Keturunan, tengok keturunan ni maksudnya apa dia? Tidak adalah tengah-tengah tersebut anak tidak sah darah. Contoh, anak tidak bersalah, tapi tengok nasab keturunan dia, betul tak betul? Wali jamaliha, kerana cantiknya dia. Wali diniha, kerana agama dia. 4 perkara. Fasfar bidhatid din taribat yadak. Tapi hendaklah kamu cari yang beragama, pasti kamu akan bahagia. Walaupun dia letak ujung sekali agama tersebut, dia tak letak nombor 1. Cuma Nabi sebut sebab 3 benda tu mesti orang cari. Harta, muka tak comel pun tak apa, tapi hartanya banyak, orang cari. Hasabiah, pangkat dia, muka tak comel tak apa, tapi pangkat tinggi, keturunannya hebat, orang cari. Walidiniha, saya tengok ada satu itu keturunan raja apalah dalam media sosial. Dia wanita paling cantik di zaman dia, anak puteri raja. Saya tengok muka pecah pitu tu, Allah SWT. Bukan nak hina, tapi tak siap ada misal. Mana orang perempuan ada misal pula nak. Tapi dapat gelaran wanita paling cantik. Mungkin sebab ayah dia ditato gamaknya, orang nak kata huduh kan, takut kena bunuh. Tapi macam tu lah, paling cantik. Dia kata cantik taman ni. Ada gambar, tapi tahun 1900 dulu lah, yang lama-lama. Baik. Pengingat pada hadis Nabi SAW, Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya kaedah dalam mencari pasangan hidup. Kerana mencari pasangan itu adalah fitrah setiap manusia normal. Mesti cari pasangan. Lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki. Jangan lelaki cari lelaki, puan cari puan. Itu menyalahi fitrah. Tapi sekarang yang itulah wujud sekarang. Lelaki cari lelaki-lelaki, orang perempuan cari orang perempuan. Tak ada kerja. Tak pernah lagi tengok animal cari jantan dengan jantan. Tak ada. Ayam jantan kejar ayam jantan nak bergocok ada. Tapi tak ada orang benda lain. Tapi kita sekarang ni lebih teruk pada ayam. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tak fikir dengan hati. Walahum a'yunun, ada mata, la yubsiruna biha, tak tengok dengan mata. Walahum azanun, mereka ada telinga, la yasma'una biha, tak dengar dengan telinga. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang ternakan. Bal hum adall, bahkan lebih teruk pada binatang, kata Allah Subhanahu wa taala.
An'am ni binatang 4 kaki tu. Lembu, kambing, unta. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, manusia boleh jadi lebih teruk daripada tu lagi. Sebab apa? Tak ikut undang-undang yang Allah nak letak sah. Kalau sekarang ni sibuk, orang panggil LGBTQ lah. Geng-geng LGBTQ nak mari pula ni. Kumpulan Coldplay bulan November ni nak mari. Mereka ni geng yang support LGBT. Patutnya kita jangan jemput lah puak-puak ni. Tak, yang menyebabkan hancur lebur. Saya pernah dah cerita pada tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala waktu tokoh LGBT datang ke Malaysia, Sino Loreska. Saya dah sebut dah kisah dia. Orang laki-laki yang sadar badan dia. Saya one pack, dia six pack punya sadar badan. Muka memang sebiji laki-laki betul lah, berjambangnya. Tapi rupa-rupanya LGBT. Saya pernah tengok dalam YouTube seorang pasangan LGBT melamar lelaki, melamar laki-laki. Yang melamar tu kecil, yang pasangan itu besar, tapi dua-dua laki-laki. Dia tanya, mu nak kahwin dalam bahasa Melayu, mu nak kahwin dengan aku tak? Yang laki besar tu dia buat menggelupurnya. Ya Allah, bergedik-gedik. Saya kata aku tumbuk skrin ni kan. Sampai saya nak ampas hasiat saya tu tak. Dia bergediknya mengalahkan perempuan. Ya ilaha illallah. Dia pun sarung cincin. Oh, lagi bergedik. La ilaha illallah. Saya kata, apalah manusia. Lepas tu ada orang share pada saya tentang himpunan geng gay ni. Laki semua. Semuanya, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa tu sebab nak sebutnya akhir zaman ni, seluruh maksiat yang zaman dulu ni semua bertumpuk pada tempat kita sekarang. Apa amalan kaum Nabi Lut wujud pada zaman kita. Tak ada segan silu. Laki-laki, perempuan-perempuan. Bahkan ada negara mengiktiraf. Walaupun dikatakan Singapura, walaupun tidak dikuat-kuasakan lagi, Singapura sudah berlembut. Negara jiran kita Thailand lebih awal lagi. Membenarkan. Bayangkan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatut berkerah dengan puak-puak ni. Tak boleh lembut. Lembut, kita jadi lembut pula. Uganda, negara miskin tu, dia boleh keluarkan dia merang undang-undang dia. Siapa beramal dengan LGBT, hukuman dia mati mandatori. Memang betul lah tu hukuman dia. Dalam Islam, dalam bab, kalau kita ngaji bab fiqh jinayah, fiqh jinayah, jinayah dalam Islam, orang yang mengamalkan amalan kaum Lut, antara azab yang dikenakan ke atas mereka, cara nak hukum mereka ni, nombor 1, bawa naik tempat paling tinggi, campak daripada atas. Itulah Islam ada. Atau berdiri tepi tembok, tolak tembok tu biar jatuh atas dia. Itu hukuman Islam. Nak katanya hinanya perbuatan tersebut, sampai gaya seksaan pun terlalu dahsyat sangat. Tapi kita tak boleh berlembut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sino Loreska datang, Chris and Sintok datang, Billie Eilish itu datang. Semuanya tu pendukung kepada LGBT belaka. Ni kita risau. Yang kita risau sekali sebab mereka ni mempromosi pula pada masyarakat. Dan baru ni waktu perarakan Hari Wanita dekat Kuala Lumpur, perarakan tu baguslah, wanita semua, tapi mereka celah masuk. Tak dijemput, tapi mereka masuk, bawa spanduk untuk kita biar kerajaan iktiraf LGBT. Ni puak-puak ni. Puak-puak orang panggil pening, bukan pening lalat, pening bewok, pening apa tak tahu. Macam Allah Subhanahu Wa Taala tak tahulah apa dalam kepala dia. Dan benda tu sekarang ni bukan LGBTQ. Ada lagi perkataan lain, RS apa benda kat belakang. Iaitu ni orang boleh berkahwin dengan robot, berkahwin dengan binatang, berkahwin dengan lembu, berkahwin dengan anjing, anjing kahwin dengan manusia. Apa benda tu? Boleh tak tuan-tuan bayangkan, ada orang kahwin dengan periuk nasi pun ada. Berkahwin periuk nasi, saya tak boleh bayang lah berkahwin periuk nasi. Macam mana dia boleh kahwin periuk nasi? Ni orang panggil otak dah mereng belaka. Kalau kita tanya hayawan ni, hayawan pun kata awak pun pening, dia kata. Tengok manusia yang semakin pening sekarang. Ni masalah. Baik. Yang kedua, nikah adalah sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu daripada sunnahku, siapa yang tidak sudi ataupun tak suka kepada sunnahku bukan di kalangan umatku. Ada orang tak nak kahwin, dia tak suka kahwin.
Sebab kahwin pun ada hukum dia, ada 5 hukum. Ada wajib kahwin. Dia mampu dan memang wajib. Kalau tak kahwin, dia akan buat maksiat, maka wajib dia kahwin. Ada yang haram kahwin pun ada. Kalau dia tak mampu, lepas tu dia tahu kalau dia berkahwin akan menzalimi pasangan dia, maka haram kahwin. Ada sunat, ada makruh dan sebagainya lah. Maksudnya, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, orang yang Nabi sebut nikah adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sesiapa yang tidak suka kepada sunnah baginda, bukanlah mereka itu dari kalangan umat Nabi SAW. Ada juga yang tak nak kahwin disebabkan tertentu. Contoh Imam An-Nawawi, umur 45 dia meninggal, memang dia tak pernah kahwin. Sebab hidupnya sentiasa dengan ilmu je, baca, mengaji, sampai dia kata aku takut menzalimi isteriku nanti. Dia macam tu. Maka tak wajib dia kahwin. Ada orang sampai sudah nak kahwin cerah. Ada masalah juga tu. Yang ketiga, naluri manusia akan memilih untuk mencari pasangan nombor 1 yang kaya, keturunan yang hebat. Ni keturunan tengku, engku, macam-macam lah. Serta cantik. Nombor 1 lah. Mesti orang lelaki cari yang perempuan cantik, orang perempuan cari lelaki yang cantik. Tapi biasa saya tengok dalam kajian saya, lelaki yang handsome, isteri tak berapa nak cantik. Isteri yang cantik, lelaki pula tak handsome. Kita balik sebut ni. Betul tu. Lelaki yang handsome, kadang-kadang isteri tak berapa nak cantik. Untuk fitrah. Sebab cantik ni benda yang tak boleh kita bayang. Ada orang isteri hitam legam muka. Cantik dia, cantik. Macam isteri saya dulu, saya minat kat dia sebab apa? Dia punya gigi je. Dia senyum tu. Lepas tu mula saya sampai kat Perak ni, saya, sebab dia jemaah dalam surau, sebab saya jadi imam tu, senyum je. Dia senyum tu, comel dia senyum lah. Tengok betul, namanya pun Asnani, gigi. Allah SWT. Jadi cantik gigi. Adik-adik dia semua senyum cantik lah. Mungkin sebab semuanya ada perkataan Asnan, gigi tu kat belakang. Gabungan nama ayah Asnan, Asmah dengan Adnan. Jadi Asnan. Yang tuan jangan gabung nama Nama bagus tak apa, takut terbalik nama Mitsubishi, Nobita apa macam. Ada orang yang tak tahulah. Dia pandang macam mana. Sebab cantik ni, ada orang kata cantik mesti muka macam ratu cantik tak. Ada juga orang tak tahu macam mana, tapi di pandangan dia cantik. Begitulah pandangan orang handsome dan sebagainya. Namun baginda Nabi SAW menegaskan, pilihlah yang ada agama. Kalau tak cantik pun tapi agamanya bagus, tak kaya pun agamanya bagus, keturunan tak baik pun tapi agamanya bagus, keturunan tak popular lah tapi agamanya bagus, fazfar bidzatid, cari yang beragama. Baru ni ada orang isu tentang isu Sayyid Syarifah, tuan, ni, wang macam-macam lah, tengku. Kalau bawah kami ni Sayyid Syarifah lah. Ada setengah tu dia kata tak akan aku nikahkan anak aku kecuali dengan Sayyid juga. Syarifah mesti Sayyid. Kata boleh, tak boleh, jangan kahwin. Itu zalim, kata Allah SWT. Dalam fiqh munakahat, dia ada fiqh jenayah, muamalah, ibadat. Ada fiqh munakahat, fiqh nikah kahwin. Kepada anak perempuan yang dara ke, yang janda ke. Kalau janda balu ni, kita tak boleh nak perintah dia. Tapi bagi anak dara sekalipun, kalau dia ada pasangan, bawa datang jumpa kita, abah, ni pasangan saya, ataupun dia perkenalkan, ni gambar power saya suka kat dia. Kalau dia tu bagus akhlaknya, akhlak bagus, agama bagus, walaupun keturunan mungkin tak sama dengan kita, tak ada dah. Kalau kita cari Said tak jumpa dah. Ada juga Said, tapi gitu kaki pukul macam-macam lah. Bukan saya nak hina keturunan saya, maksudnya tengok keadaan macam mana. Kalau tu bagus, tak Said pun tak apa, ambil lah. Walaupun mungkin terputus keturunan di situ, tapi di sana ada kebaikan yang lain, maslahat yang lain, untuk elak berlaku maksiat dan sebagainya. Saya pernah jumpa satu kes, seorang perempuan ni, dia bawa jumpa kepada bapak dia, seorang laki-laki. Bapak dia tengok laki ni, dia tak berkenan, sebab tidak setara. Bila tidak setara, dia tolak lelaki ni. Anak dia balas dendam macam mana? Dia berzina dengan lelaki tersebut. Jadi dosa tu dapat kat siapa? Dapat kat anak, dapat dah sebab dia berzina dengan power dia tu. Jadi bapak dia sekali saham dapat.
Dia kata. Tapi anak tak patutlah buat macam tu nak. Cumanya saya sebut sekali lagi tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang beragama, pilihlah. Jangan risau bab dunia ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kalau kamu fakir, yughnihimullah, Allah akan kayakan kamu. Dengan sebab berkahwin ni bukan dia tumpang rezeki kita. Saya kahwin, siapa-siapa kahwin, dia rezeki kita. Rezeki isteri, rezeki dia. Tak ada pula kita berkongsi. Macam dapat anak seorang, ada orang sampai makan pi perancang sebab tak anak tak cukup nak makan. Rezeki anak. Dia tak tumpang rezeki kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami bagi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Siapa? Anak-anak kamu. Tapi kita tak suka anak ramai ni, nanti susah lah, tak cukup makan lah, berat nanang lah, macam-macam. Last sekali tak beranak. Anak orang seorang, itu dah cukup. Ada macam Korea dengan Singapura lah, sikit-sikit je anak. Tapi Nabi kata tazawwajul wadudul walud, nikahlah perempuan-perempuan yang keturunannya banyak anak, Nabi kata. Tu Nabi sebut kepada kita. Jadi macam puan-puan mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nombor satu, tengok nanti bakal menentu lah. Kalau ada lagi anak-anak kita yang tak kahwin, nombor satu, tengok agama dia. Tanya, semayang tak mat? Semayang makcik. Nak berapa rakaat? Semayang subuh biasanya 3 makcik. Kena test dulu lah. Nampak benar 3. Rajin awak semayang subuh 3, betul makcik. Kalau rajin up lagi 4 pun boleh. Yang ni kata dia, kamu jangan kencing makcik lah. Makcik kuliah duha setiap hari ni. Pergi mengaji dulu. Bukan tolak terus, mengaji dulu. Boleh, tak ada masalah. Jangan tak reti baca Quran terus kita reject. Nampak dia akhlak bagus, cuma Quran tak reti. Baca. Sebab kita selagi mana belum dia memiliki anak kita, kita berkuasa penuh pada anak kita. Dia tak boleh nak usik anak kita lagi. Tapi kalau kita dah bagi, baru kita nasihat, bagi ngaji lah, waktu tu mungkin payah sikit lah. Tu. Walaupun naik kereta, jalan kaki, main naik Grab je, tapi kita pilih dia sebab ada agama. Daripada orang naik kereta besar-besar, van jenazah bawa datang mari, kita pilih dia, yang gitulah. Kita nak yang beragama. Beragama ni bukan mesti pakai kopiah, pakai jubah, berjanggut, bukan gitu. Kadang orang pakai biasa je, tapi bila tanya bab agama, dia boleh jawab. Dan dia pun mengamati atau mengamali agama tersebut. Sebab ada orang pandang pakaian, tu jubah gitu, padahal jubah pinjang dia beli dan sebagainya. Hadis yang ke-26 diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadhahu Allah kama yakrahu an yulqa fin nari aw kama qala. 3 perkara barang siapa ada padanya, dapatlah dia kemanisan iman. Manisnya iman ni tak macam manisnya madu, manisnya gula, manisnya stevia, bukan gitu. Tak, manisnya ini kita sendiri akan rasa seronok dengan iman itu. Yang pertama, bahawasanya adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai padanya daripada benda lain. Nombor 1 ni kita ada tak ada? Cinta Allah dan Rasul lebih daripada benda lain. Ada? Saya tanya diri saya lah, ada ke tak ada? Sayang Allah lebih ke sayang suami lebih? Sayang Rasulullah lebih ke sayang harta kita lebih? Kadang-kadang kita melebihi makhluk selebih daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ashabul Rasul, luar biasa iman para sahabat Nabi ni, puan-puan sekalian, yang mana mereka melebihkan Allah dan Rasul lebih pada segala-galanya. Sampai kita lihat mereka sanggup korbankan jiwa mereka lebih daripada segala-galanya. Ada seorang perempuan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dia pergi perang, suami dia pergi perang. Tapi bila mana balik daripada peperangan, nombor 1, bila mana orang khabar suami kamu telah syahid, dia kata, wa kaifa Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Dia tanya Rasulullah dulu. Rasulullah baik, maka kata sahabat tersebut. Maka mari seorang lagi kata, anak kamu dah syahid. Wa kaifa Rasulullah, Rasulullah macam mana? Dia tak tanya mana anak, mana suami, kat mana dan sebagainya, tapi bagaimana Rasulullah. Sahabat kata Rasulullah baik.
Dia tak percaya selagi mana dia tengok Nabi Muhammad SAW dulu macam mana. Ni keadaan dia lah. Memang cakap mudah lah, tapi benda tu nak buat payah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tinggal kuih raya, nak tinggal tetamu sekejap, nak semayang tu pun kita tak lepas. Macam mana kita nak bincang benda-benda bab perang dan sebagainya, lagi susah. Yang kedua, bahawa saya kasihnya dia kepada seseorang tidak dikasihi kecuali kerana Allah. Kita kawan dengan seseorang kerana Allah. Sayang pada suami kerana Allah. Sayang pada isteri kerana Allah. Sayang pada sahabat-sahabat kerana Allah. Bukan sebab dia ada sesuatu yang ada pada dia yang kita nak tumpang. Tak boleh. Itu kerana Allah. Sebab kalau hilang sesuatu tu, kita tinggalkan dia. Itu bukan sahabat, itu musibat nama dia. Sahabat yang baik adalah waktu kita ada apa-apa bersama kita, waktu tak ada apa-apa pun bersama kita, biiznillah ya azza wa jalla. Yang ketiga, bahawasanya benci dia untuk kembali kepada kekufuran selepas dilepaskannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia benci bahawa dia dicampak dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran daripada hadis, Rasulullah SAW memberi ingatan kepada umat baginda tentang 3 perkara yang membolehkan seseorang itu mendapat kemanisan iman. Mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta mereka kepada benda lain bukan suatu yang mudah, kerana godaan kebendaan tersebut perlu dikikis dan mengembalikan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Kadang-kadang dengan handset pun kita gagal dah. Dengan handset, dengan cerita, dengan TV, bila masuk waktu nak pergi semayang dulu ke nak perhabis cerita dulu. Dia kata kalau semayang dulu tak dan ni cerita ni habislah. Mai tengok dulu Hindustan, tengok dulu contoh. Biasa Hindustan tu sampai asar lah ceritanya. Kalau dululah tak tahu sekarang ikut habis awal. Dia kata asar tak apa, asar panjang lagi. Dia pun tengok cerita dulu. Maknanya mencintai cerita Hindustan lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Berkasih sayang sesama manusia, berpaksikan kerana Allah dan bukan kerana sesuatu yang wujud pada diri saudaranya itu, seperti mana nama, pangkat, harta dan lain-lain kepentingan. Sebab saya tengok di luar sana, orang memandang nama, memandang pangkat lebih daripada segala-galanya. Kalau sahabat dia tak ada nama, dia layang lebih kurang je. Kalau sahabat dia ada nama, layang ke main, Masya Allah. Itu tak betul lah, betul Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada pangkat, kita layang. Tetamu mari raya, naik kereta Mercedes, kita layang. Naik Viva, jemputlah, makanlah apa yang ada. Cuba tengok Mercedes, mai. Kita boleh pikul masuk dalam. Makan. Nak tolong saya suap pun boleh. Nak tolong saya kunyahkan, tuan telan je pun boleh. Punya baiknya pada tetamu lah. Tapi kalau lah orang biasa-biasa je, ada masalah. Tengok raya lah adik-beradik. Adik-beradik kaya, lain style dia. Adik-beradik susah, lain pula layanan kita pada mereka. Ini tak patut lah. Tak patut. Bahkan ada setengah mak bapak ni, dia membeza-bezakan menantu-menanti. Menantu tu kereta ni. Ni. Gitu. Dia mana-mana. Bukan di Teluk Intan, di tempat lain. Di Kuala Lumpur. Tidak di sini. Jangan membeza-bezakan menantu-menanti kita lah, perempuan sekalian ya. Kadang ada menantu kita ni orang senang, Alhamdulillah. Ada yang susah sikit, Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Malam tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya berkesempatan pergi ziarah kematian yang 5 beranak mati tu. Itu ipar kepada Ustaz Farid, sahabat kami lah. Jadi isteri dia punya abang, punya isteri yang meninggal. Abang dia bertugas di Johor, setiap minggu balik. Tapi sebab yang meninggal ni isteri dan 4 orang anak dia. Seorang yang driver tu umur 20-an. Lepas tu 3 anak yang kecil. 7, 8, berapa tahun? 5 tahun yang meninggal. Jadi menantu ni bagus orangnya. Kebetulan dia pula orang sangat taat pada mak dia. Dia balik nak pergi ke Tapah, nak balik ke Tapah tersebut sebab nak tengok mak dia lah. Sebab ayah warden masuk wad. Mak uzur, bahkan dia sentiasa bawa mak dia bergilit-gilit antara adik-beradik. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih sayang. Bayangkan 5 sekaligus. Anak ada 8 orang, tinggal 4 orang. 4 orang tu yang masuk asrama lah, yang tak ikut. Ada seorang yang bekerja dan sebagainya. Jadi bila tengok semalam tu, tengok suami dia tak menitik air mata. Saya tahu orang lelaki ni jarang dia nak tunjuk sangat.
Mungkin di belakang tak tahulah macam mana keadaan dia, tapi di depan kita nampak tabahnya dia. Macam kita pula nak menangis tengok dia nak. Disusun anak untuk disolatkan dan sebagainya. Ini keadaan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kita tak tahulah, hilang kucing pun kita menangis. Ni hilang anak ni. Anak kecil-kecil pula. Yang kawan saya kata baru 2 hari lepas duk makan es krim dengan dia. Anak-anak kecil. Ini keadaan. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan keadaan macam tu, dan kita minta jauhlah kalau Allah uji keadaan. Cumanya bagi anak-anak yang kecil, saya sebut pada sahabat saya tu, anak-anak yang kecil ini Nabi Allah Ibrahim yang jaga mereka. Nabi Allah Ibrahim yang jaga mereka. Sebab mereka ni meninggal sebelum waktu balik mereka. Nak dijaga oleh Nabi Allah Ibrahim. Bahkan mereka ni diberi mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri syafaat kepada mak ayah dia. Syaratnya redha di atas apa yang berlaku dan sabar. Sabar ni lah yang payah sekali ni. Payah sekali. Bukan sekali, banyak kali payah. Untuk kita capai tahap sabar yang betul-betul. Kebetulan ayah dia bekerja dengan lebuh raya. Dia jaga daripada Johor sampai ke Taiping. Dia punya jaga. Jadi kebetulan takdir hari itu berlaku bencana tersebut atau musibah tersebut kepada keluarganya sendiri. Kepada keluarganya sendiri. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Memasakkan iman dalam diri agar tidak terjerumus dalam lembah kekufuran, sama ada kufur nikmat atau kufur atas segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena jaga betul-betul akidah kita ni. Jangan terjerumus ke arah kebinasaan yang sangat mendukacitakan kita. Hadis ke-27, riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Imam Hakim. Salasum man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak. Sesiapa yang mempunyai 3 perkara ini, nescaya akan dihisapnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hisap yang mudah dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ada 3 perkara ni, Allah hisap dengan hisap yang mudah, dan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tu'ti man haramak. Kamu memberi kepada sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kamu. Boleh buat? Payah saya buat seberat ni. Orang tak baik dengan kita, dia selalu kutuk, kecam macam-macam kita ni, tapi jiran kita je. Tapi kita boleh lagi memberi sesuatu pada dia. Bagi hantar kuih ke, hantar durian ke, atau apa-apa kepada dia. Mana maksudnya kita boleh memberi lagi kepada orang yang benci pada kita. Nombor 1. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Kamu memaafkan orang yang menzalimi diri kamu. Ini yang kedua, tingkatan yang kedua. Orang buat jahat dengan kita, kita maafkan dia. Ni tingkatan yang sangat hebat. Yang ketiga, wa tasilu man qata'ak, dan kamu menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Jadi 3 benda ni semuanya berkait dengan manusia belaka. Berkait dengan manusia. Yang pertama, orang putus silaturahim, kita buat baik. Orang zalim dengan kita, kita maafkan. Orang yang putuskan hubungan silaturahim, kita kembali eratkan hubungan tersebut. Maka penjelasan pada hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW memberi ingatan kepada umatnya kaedah untuk mendapat hitungan azab, hitungan hisab yang mudah di akhirat nanti dengan melakukan 3 perkara tersebut. Ketiga-tiga perkara itu melibatkan hubungan sama manusia, dan ianya bukan mudah kerana seorang itu perlu menundukkan keegoan seseorang untuk melaksanakannya. Usaha dalam melakukan kebaikan akan mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, dengan syarat dilakukan akan benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh tak kita buat gitu? Kalau ada siapa-siapa berbalak, kita nombor 1 yang minta maaf ataupun memaafkan orang. Kalau dapat buat yang ni, terbaik orang Teluk Intan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ke-28, hadis riwayat daripada Sayyidina Anas. Salasun munjiyatun khasyyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, wal adlu fi ridha wal ghina, wa salasun muhlikatun hawa muttaba', wa syahhun wal ghadab, wal qasdu fil fakri wal muta', wa ijabul mar'in bi nafsihi aw kama qala. 3 perkara yang boleh melepaskan seseorang daripada terkena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Khasyyatullah,
takutkan Allah di masa sunyi dan terang-terang. Waktu sunyi kita duduk seorang, takut pada Allah. Waktu di depan orang pun takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai orang takut depan orang saja, belakang orang memang dia tak takut langsung kepada Allah Subhanahu. Maksudnya duduk seorang-seorang, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal adlu fir ridha wal ghina, adil ketika suka dan marah. Adil ni maknanya tidak hulu, tidak melampau. Waktu kita tengah marah, waktu kita tengah tak marah, kita adil kedua-duanya. Itu sebab para hakim waktu tengah marah dia tak boleh menghukumkan orang lain. Hakim nak jadi hakim memang emosi kena stabil betul. Jangan pula dia kena beletih dengan isteri dia, dia masuk mahkamah dia letih pula pada masalah. Tak boleh. Dia kena asingkan antara masalah dia dengan masalah orang lain. Tak boleh menghukum dalam keadaan marah. Yang ketiga, berpertengahan, berpada-pada dalam berbelanja di masa miskin dan kaya, tidak boros. Waktu kaya tak boros, waktu miskin pun sama, tidak memboroskan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Dan 3 perkara yang boleh membinasakan seseorang. Yang pertama, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu kita nak apa, kita ikut semua. Nak. Yang baik tak apalah, yang tak baik tu kita ikut, itu tak benar. Yang kedua, tamak yang diikuti. Yang ketiga, seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri. Ini 3 perkara yang boleh membinasakan seseorang. Pengajaran daripada hadis Nabi SAW, Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya agar melakukan aturan-aturan terbaik dalam hidup mereka. Ini Nabi bersuruh. Takutkan Allah di masa kita bersendirian atau terang-teranganlah mencapai martabat ihsan. Dalam hadis yang Nabi sebut, ketika mana Jibril datang bertemu Rasulullah SAW, Jibril bertanya pada Nabi, mal ihsan, apakah itu ihsan? Maka jawab Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tak dapat lihat Allah, ketahuilah bahawa Allah melihat kamu. Maksudnya puan-puan sekalian, kita kena takut kepada Allah ni bukan sekadar di hadapan manusia, di tengah seorang-seorang pun kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang ni dapat kita terapkan di diri kita, tak adalah berlaku maksiat kepada Allah, pecah amanah, makan rasuah dan sebagainya yang menyebabkan bencana berlaku pada masyarakat. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya dengan tidak mengikut hawa nafsu yang disebut oleh ulama sebagai sekutu syaitan dalam menyesatkan manusia. Apa saja nafsu nak kita ikut, itu tak boleh. Yang keempat, baginda Nabi SAW juga turut berpesan agar sikap mazmumah yang dicela seperti tamak dan ujub. Macam saya mengajar faraid ni, ramai juga saya jumpa geng-geng tamak ni, ahli keluarga yang tamak dengan haloba harta mereka. Macam baru ni saya jumpa kes seorang laki-laki, dia diberi mandat nama dia dalam geran tanah. Dalam geran tanah tu nama dia, ayah dia bagi dulu, tapi dengan syarat ayah mati nanti tolong bedak-bedak pada diri kamu, untuk memudahkan urusan. Tapi dia tak gunakan amanah tersebut, dia makan seorang, macam Allah SWT. Dia ambil seorang dia, yang menyebabkan adik-beradik tak dapat tengok saja abang buat macam tu. Takdir Allah, abang tu mati pula. Bila mati tu, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, isterinya tahu bahawa itu bukan harta dia, anak-anak pun tahu, tapi mereka pergi buat bicara kuasa. Dia cakap itu harta bapak dia yang punya. Maka double bapak tu kena. Dunia masa dia hidup kena dak dosa, lepas dia mati kena lagi dosa berwarisan tadi dapat kepada dia. Sebab anak-anak tidak mendengar perkataan makcik-makcik dia supaya dibagikan tanah tersebut. Ni orang tamak. Orang tamak kepada harta benda. Kadang-kadang dia tamak harta orang pun ada. Harta dia dah banyak, tamak lagi pada harta orang lain. Itu tak boleh. Kemudian ujub. Ujub ni apa dia? Ta'ajub pada diri sendiri. Contoh dia mari surah awal. Dia kata, Ustaz, akulah paling hebat sekali Muslimat sini. Contoh nak, akulah paling hebat sekali. Kalau ustaz ke, akulah ustaz paling awal sekali, setengah jam sampai dah. Contoh. Dia shock sendiri. Dia tak boleh cover gitu. Tapi kalau kita duduk kat cermin, tengok kat cermin, comel aku tu, tak apa. Memang kita selalu perasan, tu ada masalah lah. Ni memang comel, tak apalah. Walaupun cermin tak boleh bercakap, kalau dia bercakap dia kata tak. Tapi tak apa.
Tapi dia tak boleh sebut akulah paling comel sekali berbanding muslimat lain. Tu tak boleh. Dia ta'ajub diri dia. Tapi ta'ajub sini lebih kepada nak mengangkat diri dia lebih pada orang lain. Ta'ajub ni seorang-seorang dia je, bukan depan orang, seorang-seorang dia. Pergi semayang surau subuh, lalu depan rumah orang gelap. Dia kata ahli neraka. Sudah neraka tu. Pada orang tu blackout, tak bayar elektrik dan sebagainya. Kita tu. Yang kelima, semua yang diingatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis inilah melibatkan penyucian hati belaka. Hati kena bersih untuk selamatkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-29 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim ke atas orang muslim lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila engkau bertemu dengan dia, hendaklah engkau memberi salam. Beri salam ni hukumnya sunat. Jawab salam adalah wajib, tapi beri salam lebih besar pahala daripada jawab salam. Jumpa siapa-siapa je bagi salam dulu. Tak perlulah orang tua. Awak tua pada Mika. Mika kena bagi salam kepada awak. Tak boleh. Biarlah orang tua bagi salam. Salam. Assalamualaikum. Bukan payah. Jangan salam je. Salam macam WhatsApp kita. S-A-L. Salam. Ataupun salam. Assalamualaikum. Bagi. Yang jawab tu biar panjang sih. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih panjang sih. Idza laqitahu fasallim alaih. Sebab akhir zaman kata Nabi SAW, tanda-tanda akhir zaman, orang akan beri salam hanya kepada yang dia kenal saja, termasuklah diriku sendiri. Itu tandanya memang kita akan bagi salam. Itu tanda akhir zaman. Kita tak bagi salam pada orang kita tak kenal. Dan kalau kita bagi salam pada orang kita tak kenal, dia akan tengok kita pula, saya kenal awak ke? Tu. Dia kata saya kenal awak ke? Tu masalah. Betul lah kata Rasulullah. Akhir zaman orang akan bagi salam kepada yang dia kenal saja. Yang dia tak kenal, dia tak bagi salam. Kan dia pukaunya aku jawab salam, kan dia pukau aku pula. Sebagainya. Tapi waktu saya belajar kat Mesir dulu, orang Arab sana memang kuat bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita angkat tangan je, terus dia jawab waalaikumsalam. Mana? Belum bagi salam lagi. Punya hebat orang Arab ni. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila engkau dijemput kenduri. Kenduri sini kata ulama, kenduri walimatul arus. Nikah, kahwin. Fa'ajibhu, maka hadirkanlah. Ada orang jemput kita ni, kena mari. Kalau tak dapat mari, kena khabar sepatutnya. Minta maaf lah haji, saya tak dapat. Sebab saya pun kahwin juga. So tak apa. Dia kena sebut gitu. Anak saya pun kahwin juga hari ni. Contoh nak. Kena khabar. Dan dia kata, saya banyak sangat jemputan ustaz. Perut dah penuh. Pergi jemputan bukan suruh makan. Pergi saja untuk kita memuliakan jemputan tersebut, tetamu kita. Ni dia fikir, orang Melayu fikir pergi makan. Tak. Ada juga yang kadang dia buat majlis sebab nak salam seluk. Jaga-jaga macam-macam. Tahu salam seluk? Salam seluk. Salam seluk. Salam seluk ni adat kita. Adat yang bagus lah. Cuma jangan tuan rumah berniat nak ni nombor 1. Jangan. Siapa nak salam seluk nombor 1, baik dia buka restoran. Restoran lagi bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tak perlu salam seluk, ada cashier dan sebagainya. Sebab kita buat tu sekadar orang bagi hadiah. Waktu saya kahwin dulu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya dapat pada mertua saya. Sebab itu saya bertugas di Al-Barakah, tempat Datuk Ustaz Kazim mula-mula bertugas. Memang muslimat ramai lah, makcik-makcik, puan-puan muslimat datang. Sebab pelajar kan orang pencin. Yang bawa hantaran tu pun semuanya pelajar-pelajar saya. Bawa hantaran. Jadi saya dapat hari tu dapat package tidur di hotel. Malam pertama lah. Saya tak nak itu, saya bagi mertua saya pergi. Mereka kira duit salam seluk dalam hotel. Siapa tertidur banyak sangat duit. Tak tahulah berapa dapat. Patut bagilah saya sikit tak. Contoh. Adalah gurau. Nak sebut gitulah keadaan dia. Maknanya salam seluk ni tak wajib. Tapi ada orang siapa dia malu datang kalau tak salam. Dia pun letak sampul kosong saja. Masalah kita pula, kalau yang mari tu kita kenal. Contohnya ustaz mari, dia simpan sampul di tempat lain. Dia tak campur tempat lain ni sebab kena tengok berapa ustaz ni bagi dah. Tengok seria, dia kata cak ayam ustaz ni nak RM1 je bagi.
Kemudian wa idza atasa wa idza stansahaka fansah lahu, bila dia minta untuk menasihati, fansah lahu, maka engkau nasihatilah dia. Kawan minta kita nasihat, jangan hasutan. Ni kan dia terbaru ajaran Fatin Fauzi. Ingat tak ajaran Fatin Fauzi? Budak ni dia bagi motivasi lah. Sekali dia buat motivasi apa benda tak, jadi motivasi. Dia buat grup Telegram untuk melatih suami buat zalim pada isteri-isteri dia. Ni teruk betul lah. Pelik-pelik kita kat Malaysia ni. Kalau isteri tak nak, kamu boleh tampar dia, boleh pukul dia, boleh macam-macam dia buat. Dah ada sampai tahap bercerai-berai suami isteri dengan sebab nasihat Fatin Fauzi. Bila dah viral, dia minta maaf. Minta maaf saya sebut pada wartawan Metro yang kontak saya bawah ni, tak cukup dengan minta maaf. Memang dia kena ambil tindakan. Sebab melampau. Sekarang ni kalau kita cakap minta maaf saja, selesai setakat tu, tak boleh. Mesti dia kena dia ambil tindakan. Sebab apa yang dia buat tu melampau sangat. Dia buat channel Telegram, ada free, ada berbayar. Yang berbayar lagi teruk, dia punya komen-komen ataupun benda-benda tu. Ada orang tunjuk pada saya, kita nak baca pun tak lalu lah. Dia punya ajakan tu melampau sangat. Baik, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, bila bersin, seseorang tu bersin, maka memuji Allah. Orang bersin tu memuji Allah. Fashammithu, maka kita kena sebut yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah sebut. Jangan pula hacim astaghfirullah. Alhamdulillah. Sebab apa? Kata Datuk almarhum Datuk Ismail kamu, waktu kita bersin tersebut, jantung kita berhenti sekejap. Maka bila bergerak balik, maknanya kita sebut alhamdulillah. Kalau tak bergerak, maknanya innalillah. Gitu. Jangan main-main bersin ni. Kemudian wa idza marida fa'udhu, bila sakit adalah kamu ziarah dia. Wa idza mata fattabi'hu, bila mana mati adalah kamu iringi jenazah dia. Orang tengah sakit kena ziarah. Ziarah ni nombor satu sebab nak mengamati diri kita. Tengok kawan-kawan kita sakit. Tak kira lah sakit berat, sakit ringan ke. Ni sakit berat baru nak pergi, sakit ringan tak pergi. Kadang-kadang kita akan menyesal nak mati orang tersebut dan sebagainya. Jadi kemudian sakit ni, kita dia ada adab. Ziarah orang sakit jangan pergi lama-lama. Nombor satu, jangan lama-lama. Pergi pula kalau boleh, kita pegang sikit ujung kaki, jangan pergi tengok saja. Kalau kita bawa makanan yang boleh dia makan, yang boleh dia makan, jangan yang tak boleh dia makan kita bawa. Dia kecil mani, dua yang musangking kita bawa ni. Tak ada apa yang awak nak bawa ke Mika ni, musangking tu dah lah. Jangan. Dia kata awak tak boleh makan. Kalau awak tak boleh makan, saya tolong makan. Dia makan pula depan kawan dia. Itu betul-betul kawan yang hebat tu nak. Jangan buat gitu. Dan jangan lama-lama. Ni daripada pukul 8 pagi membawa pukul 8 malam bawa balik. Nyusah ke dia. Susah dan sebagainya. Dan bila mati, ikutlah jenazah dia. Sebab kata Nabi SAW, kalau kita solat jenazah dapat satu kirak, satu bukit Uhud pahala. Kalau kita ikut jenazah iring sampai ke kubur, dapat satu lagi kirak. Tu seorang perempuan, jangan lepaskan peluang semayang juga jenazah tu. Tak boleh perempuan. Perempuan silakan semayang, tak ada masalah. Semayang kat belakang, jangan duduk jadi imam pula. Macam di pesantren Az-Zaitun dekat Indonesia tu. Jangan siapa ada hantar anak-anak belajar kat sana, tolong tarik baliklah, bawa balik Malaysia. Tu ajaran sesat yang amat sangat. Baru ni dia buat ajaran apa dia? Wanita bagi khutbah Jumaat. Dia punya sana. Pelik. Baik. Akhir sekali panjang daripada hadis Nabi SAW. Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya tentang 6 perkara yang penting dalam hidup bermasyarakat. Ni semuanya tentang hidup bermasyarakat. Keenam ini dapat merapatkan hubungan ukhuwah di antara satu sama lain. Seharusnya kita sebagai anggota masyarakat sentiasa peka terhadap apa yang berlaku kepada saudara kita, terutama yang berdekatan dengan kita. Dengan meraihkan keenam-enam ingatan di atas, membantu kita untuk menghilangkan sifat hasad. Sifat hasad, sifat sombong, sifat riak dan lain-lain lagi terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan hadis yang terakhirlah pada hari ini, hadis yang ke-30. Riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad, dengki, memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sama seperti mana api memakan kayu api. Was sadaqatu, dan sedekah itu
tudfi'ul khati'ah, memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, seperti mana air memadamkan api. Was-salatu nurul mu'min, dan salat tu cahaya bagi orang mukmin. Was-siyamu junnatun minan nar, dan puasa itu perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pengenaan pada hadis Nabi SAW mengingatkan tentang hasad dengkilah suatu yang penting untuk diberi perhatian. Hasad ni, kita tak setuju apa yang nikmat Allah beri pada kawan kita. Jangan macam tu. Kawan kita dapat tukar kereta baru, dapat tukar macam-macam baru air raya baru ni, kita deki dengan dia. Jangan. Nah, dia lebih sikit kuih raya pada kita je, kita deki tu. Jangan. Tak boleh. Lepas tu kita kata, alhamdulillah kamu lebih pada aku tahun ni ya. Tak apa. Jangan kita deki. Dengki ni kenapa haram? Sebab kita seolah-olah tidak redha di atas ketentuan Allah kepada saudara kita. Itu sebab dia haram. Yang kedua, Rasulullah juga memberi motivasi kepada umat baginda mengenai kelebihan bersedekah, dan diberikan tamsilan yang cukup baik dan mudah difahami. Sedekah ibarat air yang boleh memadamkan api. Kena perbanyakkan sedekah lah. Kalau muslimat dah tukar kapet kat belakang tu kapet raudah, kapet sini pun boleh juga. Sedekah lah banyak-banyak sikit lah. Tukar. Apa yang paling penting sekali, kita dapat infakkan harta yang kita ada. Sikit sebanyak kita kumpul, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit insyaAllah. Yang ketiga, baginda Nabi SAW turut memberi penekanan tentang ibadat puasa, iaitu boleh menjadi perisai dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita puasa baru ni, dan ada orang sambung dengan puasa 6. Semua tu dapat melatih diri, sebenarnya dapat menyelamatkan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali, kita harus berusaha mengambil pedoman daripada ketiga-tiga ingatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah dapat kita sampaikan pada pagi ni. Saya nak buat satu pengumuman. Pada minggu depan, kalau siapa-siapa nak datang lah. Kalau kata datang pun tak apa, jauh, saya faham. Kita jemput Ustazah Muzayyanah. Ustazah Muzayyanah ni TV Al-Hijrah, mungkin pernah sampai tempat tuan-tuan. Jadi kita jemput dia datang untuk kuliah duha khas muslimat. Muslimat semua, tak ada muslimin. Saya lah muslimin dengan budak-budak sana, tapi tak termasuk. Jadi khas untuk muslimat di tempat kami pada 26 hari bulan 5 ni, hari Jumaat. Cuma hari Jumaat lah. Datang untuk kuliah dia pukul 9 sampai pukul 10.30 pagi. Jadi siapa boleh datang, jemputlah datang. Tak boleh datang pun saya maklum sebab jauh. Mata Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ada yang boleh berkesempatan pergi, bolehlah pergi bersama-sama untuk program tersebut pada hari Jumaat depan. Jumaat depan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ya. Ya. Lepas tu solat Isya, lepas tu boleh tak dia buat tahajud? Dia tidur masa maghrib, bukan masa Isya. Itu satu lah. Nanti satu, contohnya masuk Isya pukul 10.30 malam, masuk subuh pukul 2.30 pagi. Kan? Lepas tu ada orang kata tak tidur pun boleh. Nanti dia ada dua bukit lah. Jadi dibahagikan macam daripada 2.30 malam Isya, 2.30 dia ambil macam kita bagi 3 dia kata. Ambil 1/3, kita tidur lah dari 10.30 kan. Ambil. So boleh tak dia buat sembahyang pagi? Tak tidur. Jam 7 sampai 2.30 subuh. Dan yang tadi tu tidur maghrib. Dan Isya jadi dia buat pagi. Okay, yang pertama tentang, betul lah kata Puan Hajah tadi, semayang tahajud ni sunatnya tidur dulu. Tidur tu untuk mengumpulkan kekuatan, tidak wajib, sunat saja. Maknanya kalau tak tidur pun tak ada masalah. Cumanya untuk tidur tu seketika, sebab Nabi tidur dulu. Seketika itu sunnah Nabi untuk kekuatan. Sama juga kalau kita tidur siang, qailullah. Qailullah ni sebenarnya untuk kekuatan malam tu. Untuk kita tidur sekejap. Qailullah ni tidur sekejap, 10-20 minit, bukan sejam 2-3 jam. Itu deretuh nama dia. Ni qailullah. Jadi waktu tu boleh. Jadi kalau Puan Hajah tanya mana satu, dua-dua betul. Yang pertama kalau kita nak tidur pun boleh. Tapi tentang maghrib tu bukan tidur maghrib tu, tidur selepas Isya, Isya. Itu tidur dia.
Tapi kalau dia tak boleh tidur lepas isyak, dia tidur maghrib, tak ada masalah. Cumanya perkara itu sunat saja untuk tidur. Lepas isyak kan? Ya. Kan macam yang itu setengah dia masuk isyak, lepas tu setengah masuk subuh. Jadi tak tidur lah. Itu kalau nak kita ikut kita punya solat duha tahajud tu, nak berhenti lebih kurang 3 malam, kata dia tiba dah baik 3 kan? Ya. Ada 10 sampai maybe pukul 1 tu, dia buat dah. Ya. Tak perlu tidur ya. Betul. InsyaAllah. Sama. Seorang kita ada. Sekadar itulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.